Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kuliah subuh An-Nadi pada hari ini Ahad 3 September 2023. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada bulan ini, bulan September, minggu pertama, dan kuliah diteruskan bersama Al-Fadil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman An-Nadi 96 yang akan membawakan tajuknya Juzuk Amma Kitab Tafsir Ibn Katsir, sambungan surah An-Nazi'at. InsyaAllah sebentar lagi. Pada sebelum ini kita telah bersama dengan Ustaz di kupas ayat 27 hingga 33, dan insyaAllah pagi ini kita sambung ayat seterusnya. Dan kami juga mengalalukan kehadiran bersama para guru yang dikasihi, iaitu Cikgu Hasimah Ibrahim, Ustazah Nur Syam, Cikgu Nur Ainun, serta kehadiran sahabat-sahabat di seluruh dunia, insyaAllah. Dan bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Majlis seterusnya menjemput Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni untuk meneruskan perkongsian kupasan beliau bersama kita semua, insyaAllah. Falyatafaddal mashkuran. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqal jihad. ونصلي ونسلم على حبيب المصطفى رسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ولمن سار على نهجه واستنى بهديه وسنته إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, inayah dan bantuan dari Allah juga dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan dan menyambung permukiman kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita sambung perbincangan kita dalam surah An-Nazi'at ayat 34 hingga akhirlah ya, insya-Allah pada pagi ini 46. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua guru-guru, para pendidik kita, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan siapa sahaja yang berada dalam majlis ini, moga-moga semuanya dirahmati dan diberkati. Baik, insya-Allah kita sambung perbincangan kita dalam surah An-Nazi'at ayat 34 hingga 46. Haitsu anna Allah Subhanahu wa taala qala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa idza ja'atit tammatul kubra يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. طيب, فإذا جاءت الطامة الكبرى, apabila datangnya malapetaka yang sangat besar, yakni hari kiamat. فإذا جاءت الطامة الكبرى, nama-nama hari kiamat ni banyak, antaranya Yaumul Qiyamah, Yaumus Sa'ah, Yaumul Ba'th, Yaumul Khuruj, Al-Qari'ah, Yaumul Din, Yaumul Fasl, As-Sakhah, Yaumul Hasrah, apa lagi tu Al-Ghashiyah, Al-Waqi'ah, Al-Taghabun, Al-Haqqah,
Yaumuddin, semua tu adalah nama-nama hari kiamat. Kata Al-Imam An-Nawawi, banyaknya nama menunjukkan keagungan, kehebatan, kebesaran dan juga magnificent. Satu benda tu dia tu hebat, bila dia hebat dia banyak nama dia. Fa-idza ja'atit tammatul kubra, dan dimasukkan dengan malapetaka. At-tammah itu malapetaka, al-kubra itu besar. Yang dimaksudkan dengannya menurut pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahawasanya hari kiamat itu disebut sedemikian kerana terlalu banyak peristiwa yang berlaku pada ketika itu, yang mana semuanya dahsyat lagi mengerikan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, was-sa'atu adha wa amar, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Itu maksudnya semua benda yang berlaku pada hari kiamat itu, hari kebangkitan, hari nama-nama kiamat yang kita sebutkan tadi itu pun menunjukkan kepada peristiwa-peristiwa ataupun event yang akan berlaku pada hari kiamat. Begitu banyak perkara yang berlaku sehinggakan ianya dianggap sebagai satu perkara yang sangat besar. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Dalam ayat ini kita tengok, kalau kita tengok kaedah bahasa yang Allah Taala gunakan, fa idza ja'ati. Ja'at ni ja'a yaji'u. Ja'a ni fi'il apa? Fi'il apa? Fi'lul madhi. Fi'il madhi yang kalau bahasa orang putih disebut past tense. Okay? Benda yang sepatutnya telah berlaku, tapi nak cerita dekat sini hari kiamat ni dah berlaku ke belum? Belum lagi kan? Tapi kenapa Allah Ta'ala gunakan past tense kat sini? Kan? Ketika mana telah datangnya. Tu kalau maksudnya, maksud kalau kita terjemah secara literal, ketika mana telah datangnya hari kiamat ataupun hari malapetaka yang sangat besar. Itu literal ataupun kita panggil translation. Translation secara langsung mengikut konteks bahasa, bila mana telah datang. Sebab apa ayat telah datang ni, padahal benda tu belum datang. Baik, kita tengok dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Dalam ayat kefarduan untuk kita mengambil wuduk sebelum kita salat, dan wuduk merupakan syarat untuk syarat sah untuk kita salat. Baik, ayat itu berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu telah pun bangun untuk menunaikan salat, padahal belum lagi kita baru nak sembahyang kan. Idza qumtum, Allah Ta'ala guna juga perkataan itu menggunakan dengan sirah madhi, maknanya dengan maksud fi'il itu, perbuatan itu seolah-olah telah pun berlaku. Apabila telah kamu bangun untuk melaksanakan solat. Begitu juga ayat yang lain, fa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu telah membaca Quran. Itu kalau direct translation dia guna perkataan madhi ataupun fi'lul madhi, menunjukkan yang terdahulu. Tetapi dalam bahasa Arab dia ada sedikit keistimewaan. Kadang-kadang penyebutan benda yang telah berlaku ataupun benda yang disifatkan sebagai telah berlaku pada perkara yang akan berlaku itu menunjukkan benda itu benar-benar akan berlaku. Idza qumtu ila salat, maksudnya kamu memang nak sembahyang lah. Takkan ambil sembahyang saja-saja, tak. Memang kamu betul-betul dah nak sembahyang. Sembahyang itu benar-benar akan berlaku. Begitu juga tadi, wa fa idza qara'tal Quran, bila mana kamu membaca Al-Quran, mana nak baca Quran. Quran tu dah buka, dah baca, bukan buka WhatsApp, buka Quran, baca. A'udzubillahi baru kita sebut a'udzubillah tu maknanya memang betul-betul dah nak baca Quran. Benda tu akan pasti dia punya hakikatul wuqu' dia ada, hakikat kejadian benda itu akan wujud. Sama juga waktu kita qamat masa sembahyang, bila sampai dekat qad qamatis salah, telah didirikan sembahyang, belum lagi sembahyang, waktu tu baru qamat lagi. Tetapi selepas pada itu confirm tak kita sembahyang? Confirm. Ini nak menunjukkan kepada conformity ataupun betapa kiamat itu benar-benar akan berlaku, walaupun dia menggunakan maksudnya menggunakan kalimah yang bermaksud ataupun yang berstruktur perkara yang lepas, past tense, untuk perkara yang akan datang, menunjukkan kepada
hakikat sebenar-benarnya ia akan pasti berlaku. Kepastian itu menunjukkan kepada confirmation. Maknanya kepastian. Alright. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Hari yang mana ketika mana itu manusia akan teringat segala yang dikerjakannya. Baik, dalam bab teringat dan tak teringat ni, pada hari kiamat kita akan lupa semua benda yang sebelumnya ada dekat diri kita. Maknanya kesibukan kita, hubungan kita, apa sahaja yang terkait dengan kehidupan kita, kawan-kawan kita, keluarga kita, orang yang kita sayang dan sebagainya. Semuanya itu benda-benda yang selalu kita ingat dalam kehidupan kita. Tapi bila sampai dekat akhirat, tidak ada perkara yang kita ingati melainkan perkara yang berkait dengan kendiri kita. Diri kita sendiri je lah. Kita tak peduli lah. Maknanya kalau Tok Rek sekarang pening kepala nak tengok budak-budak sekolah sebagainya, mana hari kiamat esok tak ada dah peduli apa apa nak jadi. Kalau hari ni guru pening kepala dengan macam mana nak pastikan budak-budak anak-anak berjaya, hari akhirat esok tak ada teringat dah siapa-siapa. Siapa-siapa pun tidak kenal sesiapa. Bahkan Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, kamu memang tak kenal? Tak kenal. Aku pun kamu tak kenal. Kamu pun aku tak kenal. Itu maksudnya. Begitu dahsyatnya hari kiamat. Kenal balik masa bila, teringat balik, itu semua dalam syurga. Jadi waktu berlakunya event hari kiamat tu tak ada siapa pun yang ingat apa-apa, melainkan kita hanya mengingatkan apa yang telah kita lakukan. What have we done? Apa yang telah kita buat kat dunia dulu. Itu sahaja yang menjadi perkiraan dalam kepala kita. Semuanya akan mengingatkan segala pekerjaan. Hari itu ada dua babak. Satu dia teringat, satu lagi babak untuk dia terima suratan amalan dia. Episod-episod pada hari kiamat itulah. Semua perkara yang dia pernah dilakukannya, baik ke ataupun buruk, dan dia melihat amalan itu tercatat pada buku amalannya. Dan pada hari itu manusia dia ingat, tapi ingatan tu dah tak berguna dah. Tak ada apalah, dia tak boleh patah balik, dia tak boleh nak buat apa. Peringatan itu tidak berguna. Firman Allah Ta'ala, yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Hari itu manusia teringat, tapi ingatan tu langsung tidak berguna untuk dia. Kalau macam hari ini kita teringat, kita boleh buat balik, kita boleh baiki balik, kita boleh reconcile, kita boleh rectify sebagainya, macam-macam benda kita boleh buat. Tapi at the end of the day tak boleh dah. Maknanya pada ketika itu ingatan itu pun tidak menjadi apa-apa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah mengumpulkan segala amal perbuatan itu lalu manusia lupa. Jadi pada ketika itu kita akan lupa semua benda yang lain, tetapi akan mengingatkan sesuatu hanya yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Jadi tak usah duk tanyalah waktu duduk dekat akhirat tu, tak ada orang nak tanya apa cerita orang ni orang tu, tak ada. Kita dah tak ada tanya dah. Tak tanya dah macam mana apa orang ni buat, apa orang tu buat, apa ni Syekh Yu Amri Zaili kita pergi panjat gunung mana. Orang tak tanya dah macam tu. Sekarang hanya baru tanya. Tengok share kat Facebook, kata, mana tu tempat cantik, tak ada, tak cerita, tak hajak. Tu bahasa sekarang lah. Tak hajak, tak apa semua sekali kan. Tapi bila hajak bukan kau boleh pergi pun. Tu buat penat hajak je kan. Jadi cerita dia, maknanya kat akhirat esok tak ada benda dah. Nobody think about anybody else. Maknanya kita hanya memfokuskan tentang diri kita dan juga kesibukan yang ada pada diri kita sahaja. Baik. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan pada ketika itu sama juga Allah Ta'ala menggunakan perkataan dalam bentuk madhi. Wa burriza. Baraza itu jelas, benda yang jelas, benda yang bariz, syai'un barizun. Apa makna syai'un bariz? Satu benda yang jelas
kelihatan. Contoh, dulu perut kita tak apa jelas kelihatan waktu kat sekolah. Sekarang perut telah jelas kelihatan. Kan? Semua orang macam tu. Kebanyakanlah yang selim-melim lagi tu selim-melim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Yang apa nama tu, badan tak berubah daripada sekolah, seluar sekolah boleh pakai lagi. Itu semua ceritanya alhamdulillah. Tapi hari ni ada benda tak jelas. Contoh kalau kita luka ke mana-mana tempat, nampak luka tu nampak jelas, nampak jelas. Kejelasan itu, maksudnya benda tu Syekh Jufri masih seperti dahulu, ya betul. Cuma dia bertambah dari sudut misai dia tu yang mahal sekali. Misai paling mahal sekali. Yang tu bertambah lah. Masa dulu jambu. Sekarang pun masih jambu tapi ala kuliah. Okey. Bab tu jangan dikenangkan sangat, bahaya. Okey. Wa burrizatil jahim liman yara. Jelas, nampak jelas. Nampak jelas tu seolah-olah benda tu 4D depan mata, 5D depan mata. Maknanya benda tu semua benda nampak betul-betul. Apa yang nampak betul-betul? Neraka tu lah, al-jahim liman yara, bagi mereka yang dapat melihat. Liman yara tu maknanya semua orang dapat melihat. Semua orang dapat melihat neraka yang diperlihatkan dengan jelas. Maksudnya nampak betul, nampak sungguh lah. Nampak sungguh lah neraka itu. Dengan mata kepala mereka sendiri dapat melihat, siapa pun tidak dapat menafikan, baik orang mukmin, baik orang kafir, pada hari tersebut penutup api neraka dibuka, kata Muqatil, lalu manusia memandang ke arah neraka tersebut dan dengan terpandang ke arahnya orang mukmin dapat mengetahui kadar nikmat yang Allah Taala berikan kepada mereka kerana Allah menyisihkan mereka daripada api tersebut. Itu kalau orang yang mukmin, orang yang beriman, orang yang tahu nasib dia, orang yang sedar kebaikan dia, orang yang telah pun menjana, membina kebaikan di dunia untuk menuai di akhirat, dia akan tahu, maksudnya dia akan terselamat daripada neraka itu. Lalu dia bersyukur lagi kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, orang yang kafir terpandang ke arahnya bertambah-tambah sedih dan susah hati dan sedar bahawasanya mereka itu adalah golongan yang rugi. Baik, selanjutnya Allah Ta'ala meneruskan, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Okey. Tadi Allah Ta'ala tunjukkan neraka. Allah Ta'ala tunjukkan neraka. Tok Rek, tolong tukar background. Amma man tagha, bagi orang yang melampaui batas, orang yang membangkang dan berlaku sewenang-wenang, orang yang melampaui batasan-batasan yang telah Allah Ta'ala letakkan. Wa atharal hayatad dunya, dan mengutamakan kehidupan dunia. Maksudnya dia preference dia hal-hal yang berkaitan dengan dunia, kehebatan dekat dunia, kesenangan, kemenangan dekat dunia, tapi dekat akhirat nanti dia adalah orang yang rugi. Yakni memprioritikan urusan agama, memprioritikan dunia daripada urusan agama dan akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa, dan sesungguhnya neraka bakal menjadi tempat tinggalnya, bakal menjadi rumah kediamannya, iaitu neraka jahim, dan makanannya adalah buah zakum, sedangkan minumannya adalah air yang mendidih lagi sangat panas. Maka ini adalah tempat akhirnya siapa yang takabur dan keras kepala, melampau batas dengan memilih kekufuran dan penderhakaan, mengutamakan kehidupan dunia daripada urusan agama dan akhirat, tidak membuat persediaan menuju alam akhirat. Maknanya seolah-olah dia tak ada pun persediaan. Dia maknanya apa benda yang dibuat ni hanya sekadar untuk mengejar keduniaan. Tapi akhiratnya tidak ada bahagian dalam usaha hidup dia. Kita bukan salah cari dunia. Kita selalu dengar ayat dan juga selalu kita hafal bahawasanya ayat yang Allah Ta'ala sebut, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah perkara yang telah Allah Ta'ala sediakan untuk kehidupan akhirat, namun begitu dalam pencarian itu tidak kita lupa apa bahagian kita dekat dunia. Dan saya selalu buat perumpamaan, kalau kita lari marathon, kita lari untuk sampai ke finishing line, dan sampai ke finishing line tu
kita kena sampai dalam tempoh waktu yang telah ditetapkan. Kalau tak sampai tempoh waktu, kadang-kadang tak dapat medal, ataupun dapat medal tapi color medal tu kusam aja. Tak best color dia. Mungkin color medal yang sampai within time frame dia mau dapatlah medal awal-awal sikit kan. Color pelangi macam tu. Pelangi pun bahaya sekarang ya. Pride. Kita tak nak bangga dengan itu. Ala kullin kita sampai. Tapi waktu tengah-tengah berlari tu ada penganjur sediakan air kan, betul tak? Air ke apa ke, whatever. Bila kita lari tu, kita ambil lah air tu. Tapi kita ambil satu tong ke? Tak ada pun siapa ambil satu tong bawa berlari sekali. Kita akan ambil mungkin yang cukup-cukup. Ada orang mungkin ambil dua sebab satu tangan nak pegang, satu tangan nak pegang kan. Mungkin begitu, pegang dua tangan. Ada orang mungkin ambil satu. Ada orang mungkin aku tak perlu. Itu mengikut keadaan masing-masing. Tapi begitulah, kalau kita membawa beban, contohnya kita ada kehidupan kita ada dengan keluarga dan sebagainya, maka keutamaan ataupun perkara dunia kita ikut sesuai lah dengan beban kita. Okey, ikutlah sesuai dengan kehidupan kita. Level dunia kita tu ambil lah dengan kesesuaian yang kita ada dan kita perlu. Habis tu salah lah jadi orang kaya. Tak salah jadi orang kaya. Orang kaya boleh jadi. Siapa-siapa ni, sahabat-sahabat kita tengok kat sini, Masya Allah, tabarakallah, ramai orang kaya. Jadi boleh jadi kaya, tak ada masalah. Tetapi kekayaannya tu biarlah dapat menjadi mahar untuk dia menghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita nak. Kaya yang memang berjaya melayakkan diri dia dengan kekayaan itu masuk syurga. Orang miskin pun baik miskin kalau macam tu, betul. Tapi kadang-kadang bila miskin boleh jadi masa-masa yang banyak dihabiskan dengan mengeluh tentang kemiskinannya, tentang tak redha dengan Tuhan. Susah tau, kaya pun susah, miskin pun susah, hidup pun susah, mati pun susah, mati pegang bendera, kata Cina tu kan. Memang susah, kehidupan kita ni memang susah. Sebab tu kat dunia ni bukan dia darul mamar, rumah untuk kita berjalan saja, bukan rumah untuk kita kekal, tempat kediaman yang tempat tinggal yang kekal. Baik. Jadi kita jangan buat acuh tak acuh dengan akhirat. Maka orang yang tak peduli langsung tentang akhirat dia, maka dia akan dapat apa yang Allah Ta'ala sediakanlah daripada balasan-balasan dan siksaan di akhirat. Sebab dekat akhirat itu tempat kita kekal selama-lamanya dan merasa perasaan kasih yang terlalu besar kepada dunia ni adalah induk kepada segala kejahatan. Percayalah. Maknanya dia duk fikir, orang bincang kita tak nak sebutlah, tapi realiti berlaku. Orang yang nak memikirkan tentang kelestarian survival politik dia boleh jadi dia buat benda buruk. Na'udzubillah min zalik. Dia boleh jadi benda buruk dia buat. Sebab apa? Sebab dia fikir dunia dia je. Dia fikir survival, aku nak kena survive dalam politik, so aku nak kena buat apa. Bukan takat politik saja. Politik ni bukan kita sebut politik kepartian ke politik siasah. Itu politik dalam wajah siasahnya. Politik dalam wajah kepartiannya. Politik dekat pejabat, iya juga. Ada juga orang duk fikir tentang kedudukan dia. Maka benda-benda salah yang dibuat oleh superior dia takkan tegur. Dia takkan tegur. Sebab apa? Sebab dia fikir survival dia. Sedangkan tanggungjawab dia adalah melihat kemungkaran, maka dicegah kemungkaran itu dengan apa yang dia boleh cegah. Maksudnya dia kena buat tindakan lah. Tindakan itu tak semesti bila kita bertindak, kalau kita di mana-mana sekalipun, bila orang bertindak, react terhadap sesuatu, bukan semestinya benda itu melanggar. Tidak. Dia ada perkara yang boleh kita diplomasi, ada perkara yang kita tak boleh. Contoh, orang buat SOP untuk kecemasan. Okay, kita buat SOP OSHA ke whatever kan. Kita ada buat peraturan undang-undang untuk jaga keselamatan. Yang tu janganlah langgar. Yang tu
Yang tu untuk kebaikan. Maka untuk kebaikan kita adhere, kita okey, walaupun mungkin kita benci mamat yang buat osha tu, kan, tak ngam dengan dia, tak makan pagi dengan dia, memang bukan masuk geng kita, tak masuk pun geng WhatsApp. Sebab geng WhatsApp kat pejabat ni banyak, ada geng WhatsApp umum, geng WhatsApp pejabat, lepas tu ada geng WhatsApp yang kecil-kecil tu, yang kecil-kecil tu. Lepas tu bila ada satu geng tak dah berapa nak geng, dia keluarkan, atau dia tak keluarkan, dia buat grup baru pula. Itu cerita kita lah selalunya kopi tu kan. Dia buat grup baru pula nak mengumpat mamat tu. Tersilap hantar dalam grup lama rupanya. Kan? Mamat tu ada sekali. So ala kulin, siapa-siapa pun, dia buat apa ruling. Kalau ruling tu untuk kebaikan semua, maka kita ikut saja. Kita tak payah nak inilah. Tetapi yang kalau dibuat sesuatu itu, kita nampak kita nampaklah dengan mata hati yang jujur kita, kita nampak benda ni kalau buat dia akan jeopardize. Dia kalau buat benda ni kita tak elok ni, nanti kita dapat impak yang buruk. Maka kita bersikap seperti mana orang yang berada di bawah kapal yang akan menegur orang yang menebuk bawah kapal itu kerana nak mengambil air dengan cepat, tak nak naik ke atas. Maksudnya kita fahamlah bahawasanya masa yang kita tegur itu adalah teguran yang sepatutnya berlaku dan sepatutnya kita tidak redha dengan perkara yang tak redha. Lama dah tak dengar perkataan ni kan. Dulu tak redha pasal orang curi selipar pergi masjid je kan. Tak redha. Sampaikan masuk dalam tazkirah tu. Tazkirah kita budak-budak tu tak redha saja macam. Okay. Jadi ala kulin kita tidak meredai, ana tak redha dulu. Ala kulin kita tidak boleh meredai kemungkaran. Itulah, kemungkaran ni patut dicegah dalam apa jua bentuk. Kita bagi nasihat pun tak apa. Kita aku rasa tak boleh buat benda ni. Kita cakap biasa, relax je kan. Dia nak terima tak terima, kita mengikuti manhaj yang dilakar oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad dia sangat konsisten dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan agama dia. Dia konsisten, dia yang betul dia cakap yang betul, yang salah dia cakap yang salah. Dan dia konsisten, dia kata kalau orang nak dengar, orang dengar, kalau orang tak mau dengar, dia kata tugasan kita hanya untuk menyampaikan. Kita sudah sampaikan, bukan tugasan kita untuk menyebabkan dia tu berubah. Tugasan kita sampaikan supaya dengan penyampaian kita itu dia ada peringatan untuk dia supaya dia berubah. Tapi kalau dia tak berubah, itu bukan urusan kita lagi dah. Baik. Itu adalah ibu kepada segala kejahatan. Apa dia? Perasaan kasih kepada dunia. Sebab apa? Sebab manusia sanggup buat apa saja demi kelangsungan duniawi dia. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Okay. Kita ambil dua ayat ni sebab dia terkait. Dan ada pun orang-orang yang takut kepada, bukan orang-orang, kalau orang-orang itu adalah yang duduk kat tengah-tengah sawah tu. Ada pun orang yang takut ataupun mereka yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan merasa kegerunan dengan siksaan di hari kiamat, menyedari kebesaran Allah dan keagungan Allah, maka dia akan kawal diri dia daripada kengkangan hawa nafsu dan dia akan kawal diri dia daripada terjebak melakukan maksiat dan perkara haram yang didorong oleh keinginan, rasa sifat ni kalau dalam ilmu jiwa, ilmu nafs ataupun disebut juga ilmu tasawuf, dipanggil iffah. Iffah ni apa? Perbuatan kita menahan diri daripada melakukan sesuatu maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan dia layak masuk dan mendapat tempat dalam syurga. Dan dia akan menetap dan tinggal di dalamnya. Ayat tersebut diturunkan kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu dan Amir bin Umair.
Ayat ini juga diturunkan secara umum kepada setiap orang mukmin yang takut kepada Allah serta tidak mengikut hawa nafsunya. Sebab Mus'ab bin Umair ni orang yang tidak, dia kaya, dia seorang sahabat yang kaya Mus'ab ni. Pada zaman Nabi SAW, dia mempunyai sehingga mempunyai wangiannya yang tersendiri. Maknanya dia ada perfume khas untuk dia. Itu kayanya dia. Dan dia tidak mengikut kehendak kekayaan itu, tetapi dia mencari kebenaran dan akhirnya bertemu dengan Nabi SAW, memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan kekayaannya walaupun diancam oleh keluarganya lah. Keluarga dia tak bagilah, maknanya keluarga dia marah kepada Mus'ab. Dan akhirnya Mus'ab bin Umair ini seorang sahabat yang pertama sekali, antara sahabat pertama yang diutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Tujuannya untuk mengajar Al-Quran. Dia dengan Abdullah bin Ummi Maktum pergi dulu mengajar Quran pada penduduk Madinah. Jadi dan akhirnya syahid di medan Uhud. Kalau tak salah ingatkan saya. Begitulah. Itulah Mus'ab bin Umair. Dua sifat itu bercanggah dengan dua sifat yang Allah Ta'ala sebutkan tentang penghuni neraka tadi. Wa amma man khafa. Tadi itu tagha atharal hayatad dunya, melampau, kemudian dia melebihkan dunia. Yang ni pula wa amma man khafa maqama rabbih, orang yang takut. Orang yang takut ni dia takkan buatlah kerja-kerja pelampauan ataupun melampaui batas. Orang yang takut kepada kebesaran Allah, dia akan hormat, dia akan tunduk dan dia akan adhere kepada hududullah, kepada had-had yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada dia. Wa nahan nafsa anil hawa, dan dia menahan keinginan hawa nafsu. Tadi itu mengutamakan hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Keduniaan. Yang ni pun dia tahan hawa nafsu keduniaan dia. Yang ni dia takut akan hari dihadapkan dia kepada Allah Ta'ala dan takut akan keputusan Allah terhadap dirinya pada hari tersebut. Lalu ia menahan hawa nafsunya dan tidak menuruti hawa nafsunya untuk dia gagal mentaati Tuhannya. Maknanya dia berjaya melepaskan dirinya daripada kekangan dan juga kontrol hawa nafsunya itu. Ya, maka bertentanganlah dengan ayat tadi. Khaf, al-khawfu war-raja. Ini juga masuk dalam bab perbincangan akidah. Takut dan juga harap. Dalam masa kita takut, kita juga harap kepada Allah. Saya teringat pernah saya baca satu tafsiran yang dititipkan daripada kuliah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, waktu dia buat kuliah dulu, kuliah tafsir dia, bicaralah soal takwa. Bila sembang pasal takwa ni, ada satu perkara yang menarik lah bila saya tengok tafsiran tu. Dia kata apa? Takwa ni takut dalam cinta. Itu dia. Itu istilah dia. Takut dalam cinta. Pelik juga tu. Sebab apa? Sebab kita takut pada Allah Ta'ala tapi dalam masa yang sama kita sayang. Macam mana? Kan? Macam orang dengan ayah lah kot. Ayah yang mungkin serius sikit. Kan? Dia takut tapi dia sayang kat ayah dia. Begitulah. Tapi apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita takut pada Allah Ta'ala tapi kita sayang. Sebab dalam arahan Tuhan tu, dalam benda yang Tuhan tegah tu, wujud kasih sayang kepada manusia, dalam tegahan Allah itu. Itulah sebenarnya. Dan akhirnya melahirkan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita takut melanggar apa yang telah Allah Ta'ala gariskan. Tetapi dalam masa yang sama kita merasakan kasih sayang Allah. Apabila kita buat benda tu, Allah Ta'ala akan balas dengan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Itulah maksudnya. Itulah maksud ketakwaan yang boleh kita faham. Fa innal jannata hiyal ma'wa, dan syurga itu menjadi tempat kembali. Innama yakhshallaha badihil ulama. Takut Allah Ta'ala itu sebahagian daripada yang mana dipuji dalam Al-Quran adalah orang-orang yang takut pada Allah tu adalah ulama. Ulama tapi hari ni banyak kategori ulama. Ada ulama usul, ada ulama macam-macam lah, macam-macam kategori kan. Jadi takut kepada Allah yang betul-betul takutnya ulama ni maknanya orang yang betul-betul tahu
dan juga mengikuti ilmu dia, beramal. Orang yang memang betul-betul beramal dengan ilmu dia sahaja yang betul-betul masuk dalam kategori orang yang takut. Sebab apa? Sebab orang alim dia lah antara 3 golongan manusia yang masuk neraka dulu. Na'udzubillah min zalik. Jadi takut juga orang-orang yang itulah. Baik. Ala kullin, fa innal jannata hiyal ma'wa, syurga itu tempat kembali dia. Syurga yang luas, syurga yang cantik, yang indah, yang penuh dengan kenikmatan. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu, orang kafir bertanya kepada engkau wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, bila terjadi hari kiamat itu? Fima anta min dhikraha, sehingga kamu, siapa kamu ni sampai kamu boleh sebut exactly time kiamat itu boleh jadi. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, yakni ketentuan waktunya. Okey, maksud dekat sini orang-orang kafir ni bertanya tentang Nabi SAW kepada Nabi SAW tentang hari kiamat. Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang serius. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang senda gurau. Betul ke? Bila lah? Kalau betul bila? Bila? Mana? Macam tu lah korang. Kan? Kita dulu kat sekolah beritahu, korang janganlah ni, ustaz datang. Mana ustaz? Mana? Macam tu. Main-main. Dia olok-olok. Tanya tu bukan tanya nak apa nama tu, betul-betul nak tahu, tidak. Tetapi pertanyaan itu adalah pertanyaan yang bersifat ejekan, yang bersifat mengandungi apa nama, sinis, perkara yang cynical, ya, bersenda. Orang musyrikin yang menolak tentang kiamat, dia kata, bila Tuhan nak jadi kiamat? Kalau betul kamu tahu ni, kamu betul-betul tahulah, kamu kata jadi. Kalau jadi ni bila? Macam itulah lebih kurang. Bilakah at-tammah, as-sakhah, al-azifah, al-haqqah, al-qari'ah? Bila gerangan terjadinya semua ni yang kamu cerita tentang hari kiamat ni? Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW sentiasa menyatakan tentang hari kiamat dan baginda selalu ditanyakan tentang kiamat sehinggalah turunnya ayat ini. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka tanya, ayyana mursaha, bila jadi? Bersungguh sangat engkau cerita ni. Bersungguh-sungguh ni tahu tak bila nak jadi? Tapi Allah kata, bukan tugasmu untuk tahu dan bukan tugasmu untuk menerangkan bila nak jadi kiamat. Tugasmu adalah memberitahu sahaja. Maka ayat ini ditutup dengan ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanlah kembalinya pengetahuan hari kiamat itu dengan tepat. Thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha 'indallah. Kiamat itu berat huru-haranya bagi makhluk dan makhluk langit dan bumi. Kiamat itu la ta'tikum illa baghtah, takkan datang kecuali pasti. Melainkan dengan tiba-tiba, baghtatan, tiba-tiba sahaja kiamat itu akan datang. Kita baca dalam hadis-hadis akhir zaman, seorang itu masih lagi sibuk dengan keduniaan dia, sibuk dengan keledainya, sibuk dengan untanya, sibuk dengan urusan hariannya. Maka ketika itu berlaku kiamat. Mereka bertanya kepada kamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah sesungguhnya ilmu kiamat itu, pengetahuan itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhan dikembalikan kesudahannya. Sebab itu Jibril bila bertanya kepada Nabi SAW dalam hadis yang kita dengar secara masyhur, bila dia datang tak jumpa dengan Nabi SAW untuk menunjukkan, untuk mengajar orang-orang Islam tentang apakah itu iman, Islam dan ihsan. Bila dia tanya kepada Nabi SAW tentang bila masa kiamat akan berlaku, Nabi menjawab kepada dia, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya mengenai waktu kedatangan kiamat itu lebih mengetahui daripada pihak yang bertanya. Maksudnya Mika, lebih kurang itulah, bukannya Nabi orang Perak. Mika ni malaikat Jibril, Mika yang bawa berita, bawa wahyu ke teman. Mika tanya teman, Mika lah betul lebih tahu. Lebih orang gitulah. Okey, soalannya sepatutnya begitu. Innama anta munziru man yakhshaha, kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat.
Ayat ini bermaksud Nabi hanya diutuskan untuk memberi peringatan kepada manusia dan mengingatkan tentang pembalasan dan azab. Siapa yang takut, maka dia akan ikut. Siapa yang tak takut, maka dia akan lari dan juga berpaling daripada arahan Nabi SAW. Beruntunglah dia serta beroleh kemenangan, dan kerugian dan kekecewaan pasti akan menimpa golongan orang-orang yang menentang dan mendustakan Nabi. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Allahu Akbar. Pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sekejap sahaja di waktu asyiyah aw duhaha. Maknanya waktu pagi hari ataupun senja. Asyiyatan ni senja, aw duhaha. Pagi hari tu waktu duha lah, waktu pagi lah ya. Sekejap je waktu tu. Waktu senja tu kan sekejap je. Asyiyah tu sekejap. Waktu duha tu pun sekejap je. Jadi maknanya tinggal tu sekejap je. Sat sangat. Okey. Iaitu hari dibangkitkan mereka daripada kubur lalu diiringkan kepada mahsyar. Saat itu mereka merasakan masa tu amat pendek dan singkatnya mereka tinggal di dunia. Menurut mereka macam seolah-olah tinggal itu sebentar sahaja. Juwaibir meriwayatkan daripada Ad-Dhahhak Ibnu Abbas dengan makna itu, bahawa yang dimaksudkan dengan asyiyah iaitu waktu maghrib atau waktu senja itu jarak waktu daripada zuhur sampai terbenamnya matahari. Itu maksud dia itulah waktu time asyiyah. Duha tu waktu pagi itulah. Dimaksud pagi jarak terbit matahari sampai dengan pertengahan siang. Itu waktu dia. Maknanya half day je. Tak sampai pun setiap satu tu dalam lingkungan 6 jam. Maksimum 7 jam je kan. Takat itu sahaja. Okay, Qatadah mengatakan berhubung dengan makna ayat ini menggambarkan tentang pendeknya, singkatnya masa tinggal dekat dunia menurut pandangan manusia ketika mana dia berada ke akhirat. Sebab ke akhirat satu hari itu jauh dia macam 50,000 sanah, 50,000 tahun kan. Jadi panjang. Jadi dia rasa dekat dunia tu malam sikit sangat, sikit benar. Duduk dekat dunia itu berbanding dengan alam nyata dan kekal di akhirat. Wallahu a'lam wa a'lam. Baik, terima kasih setakat itu untuk perbincangan kita pada pagi ini. Moga-moga ada manfaat dan kebaikan, dan moga-moga Allah golongkan kita dalam golongan mereka yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Ahmad Husni. Seterusnya dijemput sahabat-sahabat mungkin ingin bertanya soalan atau ingin bertanya soalan yang mungkin yang bukan berkaitan dengan surah ni pun boleh. Persilakan. Saya nak tanya Ustaz tadi yang Ustaz cerita pasal ayat tu ada bertanyakan tentang bila hari kiamat. Kan ayat tu senda gurau macam apa sindir lah. Lepas tu selepas ayat tersebut bawah dia tu ayat tu kata bukan tugasmu. Itulah yang Ustaz terang tadi kan. Saya nak tanya pasal ayat follow up tu. Ayat follow up? Ayat kedua selepas daripada sindiran tu lah. Tegas ke ayat? Maksud tu tegas ke macam soalan macam kenapa kau nak follow kiamat? Bukan tugas kau. Tegas ke ayat tu tak? Itu ayat itu tak, bukan. Maksudnya macam ni. Bila orang kafir ni dia tanya tu sebenarnya dia macam ni. Bila orang tak nak ikut, selalunya dia akan tanya soalan-soalan yang menyebabkan orang yang buat sesuatu tu dia trap. Dia trap dalam apa benda yang dia nak buat tu. Tapi ayat 42 takut kawan-kawan tak sure masuk ayat 42 dengan 43. 43 nak habis tu lah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyan mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Okey, baik. Jadi bila orang kafir ni bila dia tanya tu dengan tujuan untuk dia nak deny. Dia nak deny. Tapi bila dia tanya balik kepada Nabi, kalau betul lah kamu cerita sangat tentang kiamat ni, bila nak jadi? Okey, bila nak jadi? Macam golongan Nabi Allah Saleh tanya, kalau betul Tuhan nak turun, bila nak turun azab?
Tapi waktu tu Allah Ta'ala bagilah kepada Nabi Soleh tu. Bagi kepada Nabi Soleh tu pengetahuan tentang janji azab mereka itu adalah pada selepas subuh. Inna mau'idakumus subh. Maka dia cakap tak apa, aku bagi dulu hampa buat dulu hampa nak buat apa, tapi janji kamu sampai waktu subuh. Waktu subuh lepas habis 3 hari yang dibagikan tu lah. Okay. Itu ada benda yang Tuhan bagi tahu kat Nabi. Kat Nabi-Nabi. Okay. Bagi tahu. Ada benda Tuhan tak bagi tahu. Contoh Tuhan nak bagi tahu dekat Nabi Allah Lut alaihi salam tentang siksaan yang akan ditimpakan kepada kaum ni. Allah hantar dulu malaikat yang rupa jambu-jambu tu kan. Yang they. Bahasa sekarang ni they. Dia bukan he ataupun she, they. Tak apa-apa. Rosak habis bahasa. Dengan bahasa-bahasa nak dia rosakkan. Bukannya dia rosak dari sudut dia orang punya itu saja. Dengan bahasa pun dia nak jahanam kan. Golongan-golongan tu lah. Golongan-golongan tu, dia mengorat. Boleh dia pergi mengorat malaikat. Kan. Lepas tu Nabi ni risaulah. Dia kata, ya Allah, malunya aku, anak perempuan aku ada. Maknanya event tu berlaku lah. Jadi malaikat kata, don't worry, kami takkan dapat dia apa-apa kan, kami bukan manusia. Barulah Nabi Lut tahu, malaikat apa je. Kan, nak bagi tahu bahawasanya keluar daripada tempat tu sebab tempat tu akan diazab. So, ada event-event yang Nabi dapat tahulah. Nabi-Nabi ni dapat tahu. Tapi urusan kiamat adalah urusan yang pengakhiran dunia. So pengakhiran dunia ni rather than tahu bila berlaku, lebih baik kita tahu tanda-tandanya. Okay. The evidence. Maksudnya kau dah tahu dah berlaku, tapi ceritanya sebab kiamat ni belum lagi nak jadi waktu diceritakan. Okay, maknanya bila Nabi cerita tentang kiamat ni, bukan waktu tu nak jadi. Dia akan jadi kemudian lagi. Sebab masa dunia tu, umur dunia tu ada lagi. Yang umur dunia tu ada lagi. So Nabi kata, aku akan ceritakan tentang kiamat sahaja. Dan tanda-tanda dia, dan evidence dia, bahawasanya dia akan berlaku dan sebagainya. Tetapi, jadinya hari kiamat. Ada dalam hadis-hadis sebut hari kiamat tu akan jadi hari Jumaat dan sebagainya. Tapi, itulah yang boleh, setakat itu sahaja yang boleh diberitahu. So bukan kata, tak payah khabar lah pasal kiamat ni. Tak. Kena cerita. Kena cerita. Bendanya kena cakap. Benda belum jadi. Contoh kita, anak kita nak keluar rumah. Siapa-siapa nak keluar rumah. Orang yang ni. Kita pesan apa? Hati-hati ya. Kenapa kita pesan hati-hati? Sebab kita tahu macam-macam benda boleh jadi dekat jalan raya. Betul tak? Walaupun kita tak tahulah benda nak jadi kat jalan tu. Tapi secara umumnya kita dapat pengetahuan bahawa dekat jalan raya ni boleh berlaku macam-macam. Okay, so kita cakap dekat orang yang kita nak orang nak keluar. Misalnya kita cakap hati-hati, bawa elok-elok, jangan mengantuk, jangan main handphone contohnya lah. Kita pesan benda tu. Serupalah Nabi, dia pesan lah benda tu. Pesan kepada kita supaya kita beware bahawasanya benda tu akan jadi. Tapi sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sebut innama qiyamatu ahadikumul maut. Sesungguhnya kiamat pada setiap orang daripada kamu, kiamat ni benar-benar waktu akhir, waktu ending. Ending kita adalah mati. Mati dulu baru jadi kiamat. Mati dulu. Sebab nak nunggu timing kiamat tu lambat lagi. Jadi buat apa nak bagi tahu sesuatu yang memang kepastiannya wujud tetapi belum nak sampai waktu dia, tak payah bagi tahulah timing tu. Sebab bagi tahu timing tu pun no use. Sebab apa? Sebab kau mati dulu. Itu cerita dia. Mati tu datang dulu. Tak ada benda lah. Yang nak kena buat kerjanya sebelum mati. Ada benda yang lebih important. There is something that more beneficial untuk orang tu buat adalah mengusahakan kehidupannya yang sementara tu. Itu the point of the whole ayah tu. Sebab ujung tu kan dia kata sekejap je dunia ni. Betul tak? Kan? Dia akan contemplate balik. Allah, sekejap betul duduk kat dunia itu. Pasal apa lah aku tak macam tu lah. Kan? Macam kita dapat pergi, tiba-tiba dapat pergi premium outlet ke. Pergi premium outlet. Lepas tu ketua rombongan kata, okay, kita ada masa 2 jam. 2 jam je? Apa pun tak sempat. So
Bila 2 jam tu kita dah terfikir dah. Okey, orang perempuan nak pergi mana? Nak pergi Longchamp, nak pergi Agner, nak pergi, dia dah tahu dah. Dia dah tahu dah. Dia dah buat persediaan. Okey, orang lelaki confirm lah rip curl-nya, nak pergi ke apa nama tu, Skechers-nya lah, nak pergi ke apa nama tu, yang kasut orang suka duk beli tu, macam-macam lah. Nike lah, nak pergi mana, yang ingat pun rumah aku. Memang mengingat semua benda tu. Apa nama tu, apa, yang kasut skateboard, macam-macam lah dia nak pergi. Okay, so dalam masa 2 jam tu apa dia buat? Dia akan memaksimumkan kedudukannya dekat Prima Outlet tu, supaya dia dapat beli semua benda yang at least lah, benda yang dihajati tu dapat lah kan. Dia akan cepat-cepat browse balik internet, tengok mana harga ni kalau beli dekat personal shopper okey ke tak okey. Okey, macam tu lah. Macam tu lah. The most important thing is yang Nabi nak pesan ni adalah korang duduk kat dunia ni sebab mati tu dulu. Jumpa mati tu dulu. Sebab lepas mati dah tak boleh buat apa lah. So sebab itulah Nabi kata, aku tak tahu, urusan ni balik pada Tuhan. Cuma yang aku boleh bagi tahu adalah kamu duduk kat dunia ni sekejap. So make full use of what you have in this world to live in the hereafter. Sebab yang sekejap ni, itulah kata rahmat Tuhan lagi. Dahlah sekejap, dahlah pendek. Umur kita tak sampai macam umur umat Nabi Allah Nuh AS beratus-ratus tahun kan. Nabi Nuh 1000 tahun. Jadi kita tak sampai umur macam tu. Jadi kita duduk ni dah sekejap ni, sekejap buat sikit tapi benefit besar. Maksudnya macam mana macam bos katalah, kau tak payah kerja 9 to 5, kau kerja sampai tengah hari, gaji kau bagi sama banyak dengan orang yang kerja siap apa nama tu buat apa nama tu overtime lagi. Maksudnya gaji kau bagi sama banyak. Mana tu kita nak buat? Saja-saja nak pergi kerja duduk lama-lama ke, ataupun belahailah dah bos cakap macam tu kan. Itu sekejap tapi benefit besar. Itulah umat Nabi Muhammad dapat keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Waktu singkat tapi benda yang dibuat dalam waktu yang singkat itu berkualiti tinggi. So the focus part adalah itulah dianya ujiannya. Sebab kita memang tak tahulah. Saya rasa setakat kita duk sembah hari kiamat ni udah 66 tahun merdeka dah kan. Jadi 66 tahun merdeka cerita hari kiamat ni. Dia orang yang cerita dulu pun dah meninggal. Mungkin bukanlah na'udzubillah, maknanya sampai kepada waktu pun kita pun akan temu dengan ajal kita dan generasi seterusnya lah yang akan meneruskan perbincangan kiamat. Wallahu alam. Saya punya bateri pun dah nak habis dah ni, Tok Dek. Pada Ustaz atas penerangan tentang soalan tersebut. Saya kira tak ada soalan tapi tak tahulah Cikgu Hashimah, insya-Allah ada soalan dengan Cikgu Hashimah. Ringkas je Cikgu, bateri Ustaz nak habis dah. Ya ke? Boleh Cikgu, boleh. Kan Ustaz, cuma nak sedikit apalah kan, selalu timbul dalam fikiran saya lah yang berkaitan dengan kehidupan melampaui batas yang mengutamakan dunia ni Ustaz kan. Jadi setiap orang tu dia mempunyai pengetahuannya sendiri, mempunyai tahap kebolehan memikirkan tahap macam mana nak dikatakan melampaui batas atau tidak. Jadi itu kalau tak melampaui batas tu biasalah menahan nafsu, menahan dia melakukan maksiat dan sebagainya. Tapi dari segi tahap bagaimana kita nak mengawal diri kita supaya tidak melampaui batas. Okey, mungkin Ustaz boleh bagi sikit pandangan itu ya. Kadang-kadang sebab saya selalu terfikir dah sama. Kadang-kadang kita nak yalah biasalah kan kita nak lebih sikit ke dari segi mungkin macam-macam perkara lah Ustaz kan. Mungkin Ustaz boleh bagi sikit pandangan. Terima kasih. Susah juga pasal diri sendiri ni pun payah juga nak buat benda tu kan. Kita ni semua manusia yang banyak kelemahan. Apa yang boleh kita beringat macam ni lah, contohnya lah kan, kita dah ada penyakit. Contoh penyakit dah macam-macam dah. Cakap ni pun banyak penyakit juga. Ada kecil manisnya lah, ada macam-macam lah, orang semua ada jantung dan sebagainya. Jadi macam mana nak beringat? Contoh kita tahu dah efek tu tahu dah. Contoh orang kecil manis tak boleh makan benda manis.
Jadi bila dia makan benda manis yang banyak tu, setakat mana dia nak berhenti? Setakat mana? Bila mana dia cek darah dia ke, kadang-kadang dia akan cakap, tak payah cek. Makan je ubat. Tak payah cek. Jadi, dia macam ni lah. Setiap diri ni sebenarnya, dia tahu limitation dia. Contoh orang nak main kan, kita tengah main badminton. Ni ramai orang mati time main badminton. Kan? Mati time main ke whatever. Kita tahu limitation kita. Setiap kali kita rasa kita mampu lagi nak buat, itu sebenarnya limit kita. Setiap kali kita rasa, aku boleh lagi ni, aku boleh pergi lagi ni. Itu sebenarnya itulah limit kita. Dekat itulah limit dia. Kalau in generally speaking, kalau kita rasa macam waktu tu, contoh orang kaya bercakap, boleh ni, boleh lagi. Yang time boleh lagi itulah sebenarnya dia dah tak boleh dah. Sebab tu ada peringatan-peringatan. Ada orang beli jam. Pasal apa? Nak tengok dia punya heart rate dia. So heart rate dia kalau dah sampai, dia kata okay, aku tak boleh push lagi dah. Aku takat ni je. Kawan cakap lah macam mana pun, orang ajak lah macam mana pun. Okay, orang ajak lah macam mana pun. Kawan-kawan cakap lah apa pun. Alah, sikit lagi tak akan lembik kot. Tak kira lah. Lembik, sikit lagi ke apa. Aku tahu limit aku. Maka aku kena berhenti. Okay. So indikator tu kita boleh letakkan lah. Kita boleh letakkan untuk menjadi peringatan kepada kita. Itu saya bagi contoh kalau dalam bab kesihatan lah. Bab makan, bab minum, bab whatever lah. Kalau kita dah tak biasa makan malam, betul kawan kita ajak pergi mengetih. Kita pun kata okay, aku boleh teman kau ngetih tapi aku tak makan ni. Cakap betul kat kawan, bagi tahu siap-siap. Aku tak makan ni sebab apa? Aku tak boleh lah, aku dah nak kena jaga badan. Mati juga. Ya betul mati juga. Cuma kalau aku mati awal, kamu nak jaga ke family aku? Tanya kopi tu. Senang aja. Orang ni bila dia nak ngajak, dia nak buat, dia macam tu. Sama juga kita. Macam contoh kita nak cari kekayaan. Cari kekayaan okey, cari. Tapi timbal balik. Ada benda yang mengingatkan kita tak? Ada. Siapa? Anak-anak. Mungkin orang tua kita. Kan? Orang tua kita kata, mak dah lama tak nampak kamu. Sibuk sangat kamu nampaknya. Itu maknanya peringatan lah tu kan. Betul, aku dah sibuk sangat ni. Aku kena stop. Ada benda kena stop. Okay. Anak-anak pula. Ayah asyik sibuk je. Susah lah nak jumpa ayah. Tu indikator lah tu. Ataupun anak mula jauh daripada kita tak nak. Itu semua isyarat-isyarat yang boleh memberhentikan kita sebenarnya daripada apa yang kita tengah buat. Bukannya nak berhenti terus. Tapi limitkan. Boleh buat, boleh cari. Boleh cari. Selagi mana ada seorang ulama kata, selagi mana ada hidup, selagi mana kita hidup, selagi mana hidup tu, selagi tu ada rezeki lagi. Sebab rezeki ni akan putus bila nak mati je. Bila kita mati, rezeki tu akan stop. Habis. Sebab tu ada orang kata dia lepas makan, dia baru makan durian 3 ulas. Itulah rezeki dia. Durian tu 3 ulas je. Lepas tu dia mati. Contoh. Baru dia minum air seteguk je. Macam ustaz yang kita tengok yang ustaz meninggal waktu kuliah tu kan, yang viral kan. Dia duk rasa sakit dada. Dia kata minum air sikit. Itulah rezeki terakhir dia. Seteguk air. Mana itu rezeki habis lah. Allah Ta'ala tentukan lah. Itulah yang terakhir untuk dia. Jadi limitation untuk kita tu adalah perkara-perkara sebenarnya ada dekat sekeliling kita juga. Cuma tinggal lagi kita nak menyedari kepada amaran-amaran tu ataupun tidak. Sebab badan kita biologically kita ada self, dia sebenarnya boleh bagi alert. Dia boleh bagi alert. Tipulah kalau tak ada alert tu. Allah Ta'ala ni mencipta kita manusia begitu istimewa, sampai kadang-kadang ada intuition, kita boleh ada rasa hati yang tak selesa kan. Kita nak buat sesuatu benda tapi kita rasa tak sedap je. Itu semua benda tu yang Allah Ta'ala bagi kat kita tu. Orang yang tahu badan dia nak buat tapi rasa tak sedap, rasa macam tak best. Dia ada perasaan itu. Jadi perasaan-perasaan itu, isyarat-isyarat itu kita kena kenal pasti.
Dan kalau kita dapat kenal pasti, insya-Allah kita dapat kawan lah. Wallahualam. Ustaz atas penerangan. Terima kasih cikgu atas soalan yang diberikan. Tak selingan sekejap 2 saat yang insya-Allah kita nak maklumkan bahawa Anadi bersama Koperasi Anadi akan anjurkan jom balik Smart Kajang dan juga Kenduri Anadi pada 14 Oktober 2023 nanti, bulan hadapan insya-Allah. Yang mana jom balik Smart Kajang 7.30 pagi hingga 1 petang kita adakan aktiviti sukan dan lain-lain. Malamnya pula Kenduri Anadi 7.30 malam hingga 11.30 malam kita adakan acara santai, makan dan lain-lain. Tapi berdasarkan semalam Ustaz Ismail cikgu menyeru kita lah bersama-sama untuk adakan maksurat bersama, insya-Allah boleh diadakan kerana pada waktu itu pelajar-pelajar di Smart Kajang masih ada di sekolah lah, maknanya bukan bercuti. Dan mana-mana Anadi atau saudara mara yang berkaitan je nak membuka gerai di Smart Kajang pada hari tersebut, dipersilakan dan ianya adalah percuma. Nak jual apa-apa saja dibenarkan, insya-Allah. Okay, itu saja Ustaz pengumuman dari kami. Kenduri tu masak ramai-ramai ke kenduri makan ni? Makan. Dia ada food truck. Kita bawa food truck dari luar dan kita pilih lah mana yang kita nak makan tu. Apa yang kita nak makan. Baru dia peringat jadi makan. Tak. Itu yang Saja dia. Cikgu Asimah tu dia pergi kat satu terak je, yang pergi kat 3 terak. Yang kita masalahnya pergi semua terak nak rasa. Itu problemnya. So, Alhamdulillah sudah selesai kuliah pagi ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Dipersilakan Ustaz untuk bacakan doa, insyaAllah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna muslimiin waj'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz dan juga guru-guru dan sahabat-sahabat yang ada pada pagi ini. Zahari ada selingan tadi. Terima kasih. Ada satu doa, mohon kepada Allah semoga dipelihara daripada melampaui batasan. InsyaAllah surah Al-Imran ayat 147. Okay, terima kasih Zahari. Dan insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Kita sudahi sesi kuliah subuh pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Cikgu. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Ustaz, terima kasih Anadi, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nak dapatkan doa ni Ustaz. Dah saya share lah. Dah share? Rabbana ighfir lana dhunubana